Malam ini saya baca biodata lah speaker kita yang kedua. Beliau diberi nama Nurul Huda binti Risat, berumur 39 tahun, ibu kepada 6 orang anak. Ramai ya anak, Alhamdulillah. Graduan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam UKM, bekerja sebagai jurutera struktur di syarikat swasta bahagian konsultan selama 13 tahun, berhenti seminggu sebelum PKP dan menjalankan perniagaan online kecil-kecilan menjual produk berasaskan organik dan healthy choice. Hello, boleh dengar? Dengar? Boleh Kak, ada. Tadi tak dengar eh? Dengar? Dengar eh? Okey, Boleh? okey. Okey, menjadi ahli Syongho pada 31 bulan 5 2023 dengan sekotak CEO kafe sahaja. Bulan ini adalah bulan kelima sebagai distributor dan insya-Allah bakal officially vice manager bulan ini. Amin. Okey, mari kita dengarkan Mantap. betul-betul tips dan ilmu dari Puan Nurul Huda yang sangat hebat orangnya. Orang yang kecil tapi berjiwa besar, sangat cekal dan berjaya yang akan menyampaikan tajuk pada malam ini bagaimana saya bermula. Tafadhal mashkura. Okay, Assalamualaikum. Panjang ya saya punya introduction. Saya rasa macam saya macam terlebih-lebih bagi detail pula. Okay, tak apalah. Um, okay, sebagai pengenalan, ulang balik pengenalan lah. Nama saya Nurul Huda binti Resat. Dikenali sebagai, dia panggil Nurul, dia panggil Huda. Mana-mana pun boleh lah. Okay, sorry saya punya Zoom ni saya rasa old version kot. But last kali anak saya guna zaman PKP dulu. Lepas tu saya guna handphone, saya tak tentu pun PC ni. Tadilah baru orang kata apa, terkiar-kiar nak tengok balik setting. So agak agak tak cantik lah dia punya tu. Okay, host saya nak share screen. Boleh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai selingan. Okay, sekejap saya, oh maaf ya, sekejap. Okay. Oh, kenapa dia tak nak? Okay. Saya nak bercerita secara santai saja sebenarnya malam ni. Tak ada apa nak cerita yang hebat pun sebenarnya, saja untuk berkongsi pengalaman saya bermula dengan Shangko selama baru nak masuk kata 5 bulan ni lah. Okay, saya tak ada plan yang spesifik sebenarnya nak start dengan Shangko. Saya tak kenal pun Shangko tu apa. Orang cakap dah lama wujud di Malaysia pun saya tak tahu. Itu saya punya orang kata tahap tak tahu tu, sampai memang nama Shangko pun saya tak pernah dengar. Okey, pencarian dia bermula dengan Shangko, dia bermula dengan kopi. Dan saya tak kenal pun CEO kafe. Okey, saya cuma nak cari kopi. Itu saja saya nak. Sebab saya masa tu dalam program apa, lose weight. So dah dapat berat yang saya idam-idamkan, dan hanya untuk maintain saya punya berat lah. So saya macam tercari lah kopi yang senang sikit. Saya nak bancuh, saya nak kopi yang tanpa gula. Itu je saya punya pencarian. Saya google ke ataupun saya cari di platform Iniaga. Adalah terjumpa CEO Cafe. Tanpa saya tahu itu ialah produk Shangho. Yang tu saya punya orang kata tak mencari di channel yang betul macam tu. So saya ada bertanya-tanya. Saya nampak beberapa kali muncul di Facebook pun orang tunjuk pasal CEO Cafe. Saya tak ambil tahu sangat. Cuma saya nak cari kopi tanpa gula. Itu saya punya main orang kata apa, permulaan je lah.
So memang masa tu April 2023 saya memang nak kopi je. Saya tak nak apa-apa komitmen lah konon-kononnya. Saya nak macam nak beli kopi je pun. Tapi tak tahulah yang tu. Ni saya punya post pertama dekat Facebook. Saya cakap dengan orang, saya nampak lalu-lalang CEO cafe kat Facebook saya orang orang minum. Saya rasa itu Tak Ilna punya post, Encik Is punya post. Dua tu je yang saya friend pun kan. Saya nampak dia orang minum tapi saya tak bertanya dia orang pun. Saya nampak. So, saya just tersilap arah sikit saya beli dekat platform yang lain. Okay, yang tu saya tak digalakkan lah. Okay, yang saya tak tahu itu haram sebenarnya. Itu haram terus. Okay. Bila saya bagi tahu dekat Facebook saya dah guna, baru saya tahu kewujudan Syahko. Orang cakap saya dia ahli. Ahli. Oh, alamak dah silap lah ni. So saya berjumpa Linda. Saya nampak Linda. Linda, saya punya upline, Roslinda. Um, Cakap dia dah join. Oh, menarik juga kan saya cakap kan. Ni saya then selepas saya guna April 2023 tu saya PM Linda pada 26 Mei. Ni ni PM saya yang pertama. Saya tak minta izin Linda pun nak screenshot saya punya apa ni? Kita orang punya conversation. Macam ni je saya tanya. Saya nak jadi ahli kena bayar berapa? Saya tanya kan. Dia bagi tahu harga ahli, dia bagi tengah ahli. Okey lah. Then dia berlangsung macam tu je. Dia daftarkan dan saya beli satu kotak kopi saja. Sebab saya memang nak kopi saja kan. Saya tak nak benda lain. Saya tak tahu pun dalam kopi tu ada linzi. Itu. Saya nak kopi tanpa gula, saya cakap dengan Linda. Then itulah permulaan dia. Okay. Tanpa fikir pasal apa lagi pasal income ke apalah. Saya tak terfikir sejauh tu lah. Saya cuma nak kopi, saya cakap dengan Linda. And dia pun apa tu? Saya dapat kopi yang pertama saya tu hujung bulan Mei. So saya punya first saya bagi tahu di Facebook saya saya dah beli CEO Cafe sebagai ahli. Ini dah saya punya. Daripada post pertama ni sebenarnya 31 Mei ni um, saya dapat banyak sebenarnya PM. Komen di Facebook, reaction di Facebook pun kata quite bagus dan PM pun saya dapat banyak orang nak tahu. Saya dah macam saya tak tahu apa-apa sebenarnya pasal kopi ni. To be honest. Tapi saya cerita je lah sikit-sikit apa yang saya tahu sikit-sikit. Dan saya bertanya Linda sikit-sikit lah. Lepas tu saya dah macam panik. Saya dah, apa saya nak bagi dekat tahu ke orang kan. Saya tak tahu sangat pasal kopi ni. So, daripada 3/5 tu, berlangsung lebih kurang dalam seminggu macam tu. 8 hari bulan 6 saya start daftarkan daunan saya yang pertama. Itu pun dengan panik saya tanya Linda apa nak buat saya tak tahu kan. So Linda pun guide saya satu-satu lah. Bagi ni, okey buat je. saya memang buat, orang kata bodoh-bodoh ikut je. Sampailah kiranya bulan 6 tu saya hanya kerja saya mendaftarkan orang je. Sebab bila saya post je ada orang PM. Bila saya post je ada orang PM nak daftar. Saya pun hanya daftarkan saja. Daftarkan, adalah bagi sikit-sikit info, saya ambil sikit sana sikit dekat orang kata Facebook, upline. Masa tu lah baru panik nak cari kat mana info-info, sama-sama lah cari dengan Linda semua, saya bagi. Saya harap orang tak tanya lebih-lebih, saya tahu kopi saja sebenarnya masa tu. Dan masa tu tak banyak lagi lah orang kata apa, tak banyak pun yang membeli, sekadar orang kata daftar. Okay, sebab yelah logik lah, kita pun tak memberitahu info, orang nak tahu nak beli apa kan. So itulah dia income saya yang pertama untuk bulan 5. Kosong lah, saya beli sekotak kopi je kan. Kosong lah saya punya apa tu, bonus bulan 5. Bila dah masuk bulan 7, saya dah panik lagi-lagi dahsyat lah, sebab saya dah macam seorang ibu yang beranak tanpa merancang. Saya setiap hari mendaftarkan orang. Saya rasa masuk bulan 7 tu saya dah hampir 80 orang saya daftarkan. Saya cakap dengan Linda, saya nak belajar kan. So ini saya punya meeting pertama dengan upline saya, Linda. And kami minta bantuan juga
masa tu belum senior VM kan. Masa tu Puan Ilna apply kepada Roslinda. Masa tu memang saya terpaksa menjadi sebiji seketul sponge, di mana dalam masa kurang 2 jam, saya rasa saya rasa kurang 2 jam sebab kami semua ada kekangan masing-masing pasal komitmen dengan anak-anak. Kurang 2 jam saya kena serap sebanyak mungkin apa yang Indah cakap. uh, Salin ke ataupun ambil gambar, apalah semua saya kena serap sebab saya kena balik dan bagi tahu downline saya rasa kan, sebab beranak pandai, beranak banyak tapi tak menafkahi anak-anak. Ni masalahnya. Tak menafkahi anak-anak, tak bagi makan. Macam mana anak saya nak membesar ni kan? Dengan saya pun tukar kanting, tak tahu apa-apa. So awal bulan Julai 2023 ni lah saya punya meeting pertama. It's more to class lah, bukan meeting. Class. So sebanyak mungkin saya serap. So masa ni nampak dah sikit arah tujuan dia kan. Tak lama orang kata meraba-raba sangat, dah tahu dah apa nak cakap pertama, apa nak tanya orang pertama, apa nak suggest, sikit-sikit lah, bukanlah semua orang kata kan. Sebab saya pun masa ni, saya belum lagi beli Lactoberry pun tak beli lagi. Lactoberry yang pertama saya rasa di sinilah Ina bagi rasa dengan pollen masa tu. Kita orang rasa. Barulah okay, oh macam ni rasa dia. Sebab nak cerita kat orang macam mana rasa pun tak tahu kan, nak beli kan. Tak apalah. Okay, try. So balik tu orang kata dengan semangat yang lain lah. Semangat yang semangat dah ada, arah dah nampak sikit. Cuma jalan tu tak ada, orang kata tak luas lagi. Sebab kita punya ilmu sangat-sangat sikit lagi kan. So apa yang ada jalan dulu. Saya ingat Ina cakap mula je dengan apa yang kita ada. Jangan tunggu tahu semua. Jangan tunggu ada semua. Jangan tunggu guna semua. Buat je. Okay? Apa tak tahu, rujuk dengan upline. Itu dia punya pesanan lah yang saya ingat sampai sekarang. Okay? Then macam tu lah berlangsung bulan 7 tu. Sampai closing date. Tak sengaja lah dapat first income saya sikit je. RM72.56. Sajalah saya tunjuk ni. Bukan banyak pun sebabnya. Lepas sikit saya tunjuk. Tak ada niat nak riak ya. So bulan 6 puja bonus saya dapat RM72.56. Dapatlah beli Lactoberry. Kan RM70. Dapatlah beli 70 Lactoberry sekotak untuk orang kata apa? Permulaan. Permulaan. Dan sebenarnya memang saya punya isu kesihatan pun sebenarnya perlulah Lactoberry ni sebab saya banyak isu pasal saya punya perut lah. Usus saya tak berapa sihat. Okay, dah dengan 907 PV. Daripada tadi 26 PV kan, saya beli sekotak kopi saya punya sendiri. Bulan kedua saya dapat mengumpul 907 PV. Okay, sikitlah tunjuk. Okay, terus lagi lah saya dah tak menoleh ke belakang lah. Walaupun orang kata step tu tertatih-tatih, merangkak-rangkak, terketar-ketar kan. Orang tanyalah tanya Linda apa saya memang forward je apa orang punya masalah. Saya tak berani lagi nak consult betul-betul kan. Apa ni apa orang forward saya forward balik kat dia orang. Apa orang forward saya forward balik kat dia orang. saya betul-betul orang kata kena fast track. Dia punya orang kata macam seolah ambil short course kan. Kalau di universiti tu short course lah. Tak boleh nak orang kata leha-leha um, apa tu santai-santai ke, sebab anak dah ramai ni, anak tu pun dah ada yang menghasilkan cucu. Allah Akbar, saya cakap apa ni? Laju sangat. Alhamdulillah lah kan. Di situ orang kata orang tertarik dengan produk dia yang ada yang simple produk. Orang kata yang mudah didekati. Terutamanya kopi lah. Okay, dengan shaky step saya tu saya bergerak bulan seterusnya Julai. Okay, dapatlah sikit lagi, naik up sikit lagi 910. Masa ni dah dapat beli apa ya? Saya bulan tu saya beli kopi dengan lebih banyak lah. Instead of saya makan minum seorang, saya dah start boleh beli untuk family, ataupun saya beli lebih sebab saya dah boleh makan satu hari lebih sikit. Kalau tak saya bajet-bajet lah kan. Dapatlah beli Lactoberry yang utamanya sebab saya memang nak settlekan saya punya isu usus saya yang sensitif.
makan tu bloating, makan ni bloating, sehari sebulan tu rasanya dua dua tiga kali mesti saya kena migraine attack lah sebab saya punya penghadapan sangat teruk. Okay, dengan 5,234 PV. Tadi bulan sebelum tu 907 PV, bulan seterusnya saya dapat achieve 5,234 PV. Masa ni saya tak ingat berapa saya punya downline, dah saya rasa dah masa tu dah menghampiri 100 ataupun dah 100 lebih macam tu lah. Okay. Dan saya masa ni dah create dah saya punya WhatsApp group lah. Dah tak boleh nak tunggu-tunggu dah. Saya memang kena cepat. Saya kena cepat sebab anak-anak menunggu di belakang apa step seterusnya kan. Apa nak tahu lagi daripada saya. Okay. Dan seterusnya bulan Ogos. Ini up sikit je lah kan. Saya lepaskan sikit lagi daripada bulan seterusnya 6,820 PV. Okay. Sampailah ke bulan yang lepas, September 2023. September 2003 ni saya dah start serius pasal uh, saya dan family lah. Sebab saya dah start banyak dah ada progress yang baik dengan Lactoberry. Saya dah banyak berkongsi dengan orang yang saya dah banyak pulih daripada alahan. Apa yang saya dulu tak boleh makan, saya dah boleh makan. Macam tu. So, isu kedua saya eczema. Anak saya seorang pun eczema. Dan suami saya pun dia dah awal bulan 9 dia buat full body test. Dia 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 dah melepasi banyak borderline tu. Okay, so saya cakap dengan dia, you are my next, orang kata tikus makmal lah. Saya start dengan dia pula. So saya dah tak boleh nak main-main lah, saya kena serius lah. Okay, ni melibatkan suami dan keluarga dan diri saya sendiri kan. Okay, so saya lagi tingkatkan awareness lah. Saya punya main platform memang saya punya Facebook. Saya lebih tingkatkan lagi awareness pasal kesihatan usus dan hati. So masa ni saya pun dah start dapat kes yang sedikit berat. Kes yang sedikit berat ni contoh macam ada kes orang yang beberapa kali kena sawan. Okay, ada yang dah sampai tahap banyak saraf mati. Dah bermula saya punya perjalanan dapat kes yang sedikit berat. So sebab saya dah masa ni dah start ambil YK. Daripada kata bonus yang sebelum tu bulan 8 tu saya dah ambil YK masa tu. So bila kita dah ambil YK, kita boleh bercerita lah ke orang dengan yakinnya kan. Kita bukan tak boleh cerita kalau kita tak ambil. Tapi kita akan rasa sendiri perbezaan bercerita tanpa menggunakan dengan bercerita bila dah menggunakan. Dia punya dia punya apa yang cakap, dia punya lain macam sikit lah dia punya penyampaian tu. So kita lebih yakin kan sebab kita tahu dia punya, kita dah rasa tu. Okay, so bila dah habis closing date September. So alhamdulillah masa tu dah laju sikit perjalanan. Anak-anak pun dah beberapa orang yang dah nampak dah ada dapat income bonus. Yang tu saya paling happy lah. Ada beberapa orang bawah saya dah mula pun juga menjana income. Okay. So bulan lepas saya dah dapat qualified first month of vice manager. So tak banyak sangat lah. Lepas 13,000 tu sikit je, 14,176. Tapi alhamdulillah ini pun kata apa, tak sangka sebab lagi 4 hari nak closing date tu. Sebenarnya dia start kat 10,000 tu saya macam bila nak gerak-gerak 10,000 ni kan. Tapi kita kena percaya kalau ada rezeki tu dalam masa sehari pun benda tu boleh. Kalau Allah nak bagi, memang Allah bagi kan dalam masa sehari. So jangan pandang sangat sebenarnya. Kat ujung closing tu saya dah macam mental juga saya ni kan. Tanyalah upline saya Linda. Linda, tanyalah ni, saya memang gelodak perut saya lain macam lah kalau closing date tu kan. Lagi kalau dia kalau jauh sikit point tu saya kurang sikit. Dia dekat tapi tak sampai lagi. Itu yang macam kenapa tak sampai lagi ni. Tapi sebenarnya kita belajar untuk handle emosi kan. Untuk bertenang sebenarnya. So tak adalah orang kata apa,
tak adalah stres sangat sebenarnya. Saya memandang tujuan saya buat slide ni presentation malam ni, saya nak bagi tahu yang masa kita belum bermula, kita pandang 13,000 tu macam tak logik untuk kita achieve. Mana nak dapat 13,000 tu kan? Kalau kita, lagi-lagi kalau kita start dekat kopi, macam mana aku nak dapat 13,000 hanya dengan 26 BV kan? Berapa ratus orang aku nak kena ada. Tapi kalau kita tahu, kita belajar, kita keep on learning, belajar dengan guru-guru yang kata apa yang hebat-hebat tu, follow dia orang punya cara, rajin belajar. Kalau tak dapat offline pun memang memang banyak sangat orang kata apa platform lain yang dah disediakan. Nak tak nak klik je betul kan. So rupanya ya boleh, memang boleh. Dan saya memandang senior-senior lama dengan satu pandangan yang sangat kagum, sebab saya rasa masa senior-senior start dulu, dia tak semudah jalan kita kita yang sekarang ni. Kita sekarang ni banyak sangat orang kata platform yang lebih senang. Dengan satu klik kita boleh buka banyak audience yang jauh kan. Yang jauh dari tempat kita pun. So kalau orang dulu tu saya fikir dengan tak ada internet ke masa tu kan, tahun 90-an ke kan, macam mana dia orang lebih orang kata lebih struggle untuk mencari prospek, tapi dia orang boleh buat. So kalau yang susah boleh buat, kenapa kalau orang yang kita sekarang ni semuanya di hujung jari, macam tak nampak jalan ke, ataupun kita sebenarnya yang tak runtuhkan blok depan mata kita kan. So saya nak menjelaskan, membagi nampak sebenarnya jalan jalan ke 13,000 tu dia tak mudah, tapi dia tak mustahil. Dia boleh dibuat kalau kita rajin. Rajin tu peluang. Saya rasa saya pun saya rajinlah juga kot. Rajinlah juga setiap hari. Saya setiap hari saya nak orang nampak saya kata mempromosikan. Saya nak orang kenali saya ni orang Syahhu. So kalau selagi orang tak rasa, oh dia tu jual apa dia tu buat apa maknanya tak cukup lagi, tak cukup rajin lagi saya ni rupanya. Tapi kalau orang sebut nama saya, oh dia yang jual, setidak-tidaknya orang yang jual kopi tu at least ada orang nampak lah apa usaha saya lah. So usaha rajin kena ada apa tu follow sistem, follow apa cakap upline. Yang tu yang saya belajar banyak. Saya kena turunkan saya punya apa tu, even though saya ada juga belajar sebelum Syahhu pun, saya ada belajar juga tentang kesihatan. Di Syahhu saya kena orang kata kosongkan saya punya gelas. Saya nak masukkan air baru, saya kena kosongkan gelas saya. So baru saya boleh runtuhkan blok saya. Kalau selagi kita ego, kita memang tak nak gerak, kita tak boleh move dalam ni. Sebab kita akan rasa macam kita ada peperangan dalam diri sendiri. Saya bukan pertama kali sebenarnya join network marketing, ada pernah beberapa kali yang menjadikan saya mungkin tak jadi bila mana kita dengan produk tu sendiri berperang dalam diri sendiri. So saya tak mampu nak yakinkan orang kalau saya sendiri tak yakin. So, apa tu, kalau macam di Syahhu saya belajar produk nombor 2. First is ilmu. First kena ada ilmu. Kalau produk bagus tapi engkau tak ada ilmu, bermakna engkau tak setuju dengan produk tu, kau tak akan mampu nak bagi orang setuju juga dengan produk tu. Bila kita sendiri berperang, bila orang tanya, ini bagus tak? Kau teragak-agak. Kalau kita teragak-agak nak bagi tahu benda tu bagus, bermakna kita memang tak ada ilmu lagi tentang dia. Dan kita tak kenal lagi, tak cukup kenal lagi. So yang saya nak highlight ialah belajar. Bila kita belajar, kita mudah. Kalau orang tanya, bukanlah orang kata action sangat, tapi orang kata semuanya di hujung jari. Kalau orang tanya, petik boleh jawab. Bermakna kita yakin. Bukan kita belagak, kita yakin. Bukannya teragak-agak ataupun ya ke? Kalau orang twist sikit, orang kita ni macam-macam kan.
macam-macam perangai orang di luar sana. Kalau mungkin dia nak dia cuba nak orang kata menduga kita ke, dia twist sikit ke, kita pun dah mula dah gelong, orang cakap kan, alamak, betul ke? Alamak, betul ke selama ni? Dia macam tu, tak boleh. Maknanya dia tak cukup belajar lah. Pergi belajar lah, maksudnya kena belajar lagi. Yang apa tu? Yang mudah, yang susah, semua ada. Macam-macam cara ada. Yang YouTube ada. Kalau yang jauh-jauh dari Selangor, e-learning. E-learning tu kena buka, kena buka, kena buka. Kalau yang di Selangor ni memang kita memang galakkan datang, orang kata belajar kan. Belajar dengan berguru dengan berdepan ni ada lain sikit lah. Dia punya orang kata apa, dia punya rasa, dia punya penyampaian tu. Tapi kalau tak dapat jauh pun, why not, ramai je yang jauh buat buat bisnes kan. Tak ada semua orang Selangor, orang KL pun yang buat, semuanya di mana tempat buat buat je. Channel mana pun yang anda selesa. So yang nak bermula, yang baru nak bermula, jom teruskan je, ataupun yang dah mula ada stuck sikit ke pun kena teruskan. Yang mungkin malam ni ada juga yang baru terbuka hati ke, terbuka mata ke, uh, tidaklah orang kata uh, pressure, maksudnya nak bermula dengan kopi saja boleh. Kita ada banyak rangkaian range produk yang besar. Okay, dari semurah-murah RM14 sehingga yang semahal-mahal RM5,400. So tidak tidak tidaklah wajib kita ni terus pandai sampai yang ke tahap produk yang mahal-mahal. Just bermula dengan apa yang ada. Bermula dengan apa yang tahu. Tahu sikit-sikit, bagi tahu sikit-sikit. Mungkin orang pun dari orang bertanya lah kita sebenarnya belajar. Kalau orang tak tanya, kita pun tak tahu apa yang kita tahu. Kita tak tahu kan. Saya pun banyak bila orang tanya macam lah. Terus saya refer dekat upline. Ni apa kes macam ni? Macam tu, macam barulah belajar kan. Bila orang tanya baru kita tahu apa yang kita tak tahu. Sebab banyak sangat ilmu. Sampai orang belajar bertahun-tahun, kita nak belajar dalam masa singkat tak mungkin lah kan. So kita take a small step. Sikit, sikit, sikit. Okay. Tu je kot, tak adalah orang kata panjang sangat saya punya slide, sekadar perkongsian. Okay, just saya mengambil kesempatan untuk saya meletakkan pendirian di sini, I Stand with Palestine. Terima kasih. Kembali kepada host. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Huda kita, lembut orangnya. Dia orang yang sangat bersemangat wajar. Dah dengar resipi Puan Huda kita berjaya. Puan Nurul Huda mendengar cakap upline. Dan memang semangat nak belajar. Jadi nak berjaya kita perlu contohilah dulu sikap Puan Nurul Huda kita. Yang kena serius dalam perniagaan Syong Ho. Dalam perniagaan Syong Ho ni memang tak ada main-main. Semua kena serius. Okay, adakah sebarang pertanyaan nak tanya kepada Puan Nurul Huda kita ataupun Profesor Puan Nelisa kita? Ada tak pertanyaan? Bila bertanya, bukan senang ni nak dapat speaker yang hebat ni. Bertanya. Pertanyaan Nurul Huda. Sangat bagus presentation. Terima kasih. Dan juga Nia Lisa pun. Wah, drawing yang sangat cantik. Saya lupa, saya tambah sikit boleh tak? Saya lupa nak bagi appreciation lah. Saya beruntung di bawah naungan JTF sebenarnya. Saya lupa. Maaf lah ya Tuan Presiden. Saya nervous. Okay, saya nampak muka keluar tu saya teringat. Saya beruntungnya saya bermula walaupun shaky-shaky tapi saya di bawah JTF. JTF dah sediakan banyak gila. Banyak sangat platform pembelajaran. Kalau saya bukannya jenis orang yang mudah nak keluar. Tapi tak semestinya kita tak boleh belajar. So JTF ada sediakan banyak gila platform. So okay, promote sikit. Ya. Terima kasih. Okay, orang lama-lama nak tanya Huda yang sekejap je jadi VM. Silalah tanya. Kak Suraya, Sik. Nak tanya.
Okey, sebab masa ada lagi, ada siapa nak buat testimoni ke? Boleh juga. Ada siapa lagi nak bercakap atau nak berkongsi? Boleh, dipersilakan. Ataupun Diamond kita, Cik Is atau Kak Yuli. Nak kongsi apa-apa lagi? Jadi Kak Ina kita pun boleh berkongsi. Ramai nak dengar perkongsian. Okay, ada soalan tak? Okay, macam Kalau tak berani nak tanya, boleh apa? Message dan kemudian boleh kita punya speaker menjawab soalan-soalan tu. Message dekat tu. okay, Dekat chat. saya nak cuba saya nak cakap sikit lah Kuat sikit suara. Dulu. Nak cakap sikit boleh? Boleh. Boleh. Okay, saya nak ucapkan tahniah kepada pada anak-anak didik kami, iaitu Irna sebagai seorang leader. Dia dah berjaya melahirkan seorang VM dan bulan ini mudah-mudahan cucu dia pula menjadi VM. Okay? Dan Irna sendiri dah berjaya menjadi senior vice manager selepas beberapa bulan menjadi VM. 7 bulan. Dia jadi VM dalam masa 7 bulan dan dalam masa sebulan atau 2 bulan lepas tu dia jadi senior VM. Which is sebenarnya sangat-sangat kami sebagai upline memang sangat berbangga. Okay? Dan keep it up dan teruskan momentum ni. Jangan berhenti, jangan turun daripada kereta api Chuang Ho. Okay? So sama juga dengan Huda, upline Huda iaitu Linda, kami semua sangat Meraihkan. kita meraihkan lah. Okay. Meraihkan kejayaan mereka. Okay. Dan kita mahu lagi lebih ramai lagi anak-anak JTF, bawah naungan JTF untuk berjaya bersama kami. Lagi seperti Anissa, leader kami Anissa, Nia pun dah mula mengorak langkah, Kamiza, lagi Jueda, okay, ramai lagi dah sebut. Okay, lepas ni lebih ramai akan satu persatu lah akan ditimbulkan atau diketengahkan termasuk Azila. Sebenarnya apa yang kita nak cuba buat di sini ialah kita nak jadikan ini sebagai success pattern. Okay? Kalau Yuli boleh jadi VM dalam masa 4 bulan, kenapa anak-anak didik kami tak boleh lahir macam tu? Okay? Lepas tu dia jadi senior VM, lepas dia berapa bulan lepas decide tu? 4 bulan. 4 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Lepas decide untuk buat bisnes Chuang Ho secara serius. Lepas decide pada tahun 2018 tu nak buat bisnes secara serius, dalam masa 6 bulan jadi pula senior VM. Dia sebenarnya bermula dengan decision. Decision nak buat benda tu betul-betul. Kalau selagi you masih tak ada decision tu, memang dia tak akan pergi. Trust me. Sebab apa yang kita niatkan, tu bermula kejayaan tu bermula dengan apa yang kita niatkan. Okay? Kalau kita masih 50-50, saya cadangkan tak payah buat lagi lah Syuang. Okay? Akan ada cukup momentum untuk menembus segala halangan tu. Kalau dia tak betul-betul nak buat lah, dia tak nampak apa yang ada kat sini, dia tak cukup momentum tu. Ya, sama juga dengan kita punya leader yang lain seperti Lily yang masih baru. InsyaAllah kami akan terus doakan kalian. So, Puan Presiden nak cakap apa-apa? Kak Ina ada apa-apa nak cakap? Sebenarnya Yuli cakap dulu. sebenarnya macam apa pun kami sangat-sangat berbangga kepada Nia Lisa dan juga Huda sebab sanggup berani menggalas dan menyahut cabaran untuk jadi speaker pada malam ini, walaupun macam Kak Yudi selalu pesan, kita punya
kita punya Zoom meeting ni sebagai satu platform untuk kita belajar. So jangan takut untuk buat silap. Kalau tersilap pun namanya belajar kan. Sentiasa bila belajar ada kesilapan, kita akan belajar daripada kesilapan tu. Jadi sedikit perkongsian pun dia sangat-sangat akan memberi manfaat kepada mereka yang join meeting pada malam ni. Mungkin malam ni kita akan tidur awal pukul 10.30 kalau tak ada apa-apa kata testimoni. Siapa ada testimoni ke kalau nak bercakap ke kan? Silakan kalau ada. Silakan. Ataupun Kak Ina nak tanya speaker kedua, Huda, apa yang you post untuk kali pertama tu sehingga mendapat sambutan yang hebat? Dekat Facebook kan? Dekat status. Mana Huda? Huda wujud lagi tak tu? Dah masuk tidur. Huda kita minum kopi CEO kot. Mungkin dia buat kopi kat dapur Kak Ina. Okay. Kopi itulah yang naik kan. Kejap saya tengah Huda kita. WhatsApp dia. Okay. At the same time mungkin Lily pun boleh buat sharing juga Kak Ina. Dia baru-baru ni dia buat dia kumpulkan apa kita panggil audience lah dekat rumah mertua dia kan, atas inisiatif. Bukan senang sebenarnya nak dapatkan crowd. Jadi mungkin Lily sebagai MC pun boleh buat sharing juga sementara kita tunggu Huda yang buat kopi tu. Okay, Lily, Lily silakan. yang sharing. Bolehlah kot sharing sikit lah hari tu. Sila. Lily sendirilah ada buat sharing dekat rumah mentua. Mula tu downline tak nak, memang tak ada datang lah. Masa tu semangat dah, memang turun lah. Kira memang waktu present tu pun rasa macam tak semangat tau. Tapi tiba dah lama tu baru dia datang. Dia datang dah dekat-dekat akhir jugalah. Lepas dia datang tu, malam tu dia terus order tau. Banyak pula tu. Hampir ke semua kita punya produk Syahwur. Dia amat macam baguslah, dia banyak tanya semua tu kan. Jadi dia macam yakin, tambah-tambah pula sakit dia tu lebih kurang pula dengan Kak Yuli kita. Lepas tu jiran-jiran mak pun order. Tapi mak tak pandai lagi nak order kan. Jadi order bawah dia dululah. Nanti saya pulang ke rumah mentua, saya akan ajar lah mentua saya untuk buka ahli dia tu kan. Nak kongsi apa lagi tu? Maaf tadi Laporan dulu dah kita dah ada. toilet. Okay, silakan Nurul Huda. Sorry, apa tadi soalan soalan Kak Ina? Okay, soalan Kak Ina tadi kan kira Huda start dengan bila jadi ahli post terus dekat Facebook, dekat social media dan mendapat sambutan dan terus post. Bagaimana cara you post mendapat sambutan yang sangat hebat lah. Hari-hari daftar ahli sampai 80 orang kan dalam masa yang singkat. Saya pun tak tahulah. Facebook ni kadang-kadang dia gila juga kan Kak Ina kan. Kalau kita niaga je dia mulalah dia nak dengki kan, sorok kita punya tak keluar-keluar, orang tak like ke apa. Tapi rezeki lah hari tu saya tak screenshot lah dia punya tu quite banyak masa tu. Memang PM macam tu lah. Saya macam tu yang saya panik tu. Saya bukan tujuan saya nak ni kan, saya cuma nak post. Saya panik lah jadi. Memang tak ada dalam kepala saya nak menjual. Dan saya fikir kopi, macam tu lah. Saya punya teruk yang saya punya pemikiran kan. Kopi. Kopi pun orang minat kan. Kopi lah permulaannya. Rupanya kopi lah. Okay, faham. Tapi saya rasa bagusnya Syahwur sebab dia ada satu, dia gunakan kopi tu sebagai untuk approach orang. Saya rasa sangat mesra lah sebab saya rasa lah saya punya pendapat, kalau saya sesaja nak jumpa orang nak jual Lingzi harga 100, satu botol 270, saya rasa tak ada orang pandang lah kan. Nak di circle masyarakat Melayu lah kan. Kalau kopi ni agak mesra lah sikit bunyi dia. Bila dia kopi baru orang tahu kenapa kopi ni, kenapa, ada apa dalam tu. Baru dah cerita pasal Lingzi kan. Tak adalah buta-buta nak bawa Lingzi harga beratus-ratus lah Kak kan. Ya. Sebab itulah perancangan company tu sangat hebat, menggunakan kopi sebagai kata buka pintu kepada orang untuk mengenali Syahwur.
Jadi kita kena gunalah peluang ni betul-betul. Kopi tu sentiasa je ada dengan kita. Offer je dekat siapa saja yang kita jumpa untuk minum kopi. Dan ia memang successful rate dia sangat tinggi lah kalau kita betul-betul mempraktiskannya hari-hari. Tapi yang paling penting lepas kita offer tu, kita kena follow up. Macam tu juga dengan Huda punya trend ni. Bila dah banyak-banyak ni, servis tu kena cepat. Sebab kita takut dia punya healing crisis ketika dia mengamalkan satu tempoh. Biasanya kopi ni dalam bulan 1, bulan 2 okey lagi. Bulan 3, 4, 5 barulah dapat healing. Ada tak yang dah dapat? Yang dah datang balik dekat dia bertanya. Maksudnya healing crisis ke? Pening ke? Ada. Kepala Kalau ke? kopi tu masa awal tu memang ada dah. Tapi saya Linda upline dia bagi nota lah yang tu. Saya just bagi, tapi yang saya dapat tidaklah teruk sangat, mal-mal. So bila saya bagi tahu this one is a healing crisis, dia orang pun okey. Saya sebenarnya memang relax. Saya relax. Yang kecut perut sebenarnya saya punya upline dengan Irna sebenarnya. Dia orang yang panik. Ni beranak apa nak dibuat ni kan? Tahu beranak aje tapi memang beranak tanpa merancang lah masalahnya. Tapi tak apa, pandai ending-endingnya boleh counter balik. Jadi dia tak lebih ambil short course lah. Kalau masuk universiti memang short course lah saya ambil. Okey, yang lain ada siapa nak tanya rahsia lagi daripada Huda, daripada Nia? Daripada special weekend bakal diamond kita Yuli dan Nizam, silakan sebab ada masa kan. Ni orang-orang Kedah yang jauh-jauh ni. Hashimah ada nampak ni kat sini. Kak Su, Encik Ismail. Silakan Encik Ismail. Oh, Encik Ismail tanya dalam bentuk ni. Okey, mari kita tengok. Tak perlu pergi macam banyak-banyak tu kan tanya. Tak perlu perancang tu biar beranak banyak-banyak. Beranak dalam syurga tak apa. Ada lagi nak tanya? Okey, kalau tak ada, bagi tips sikit. Sebenarnya untuk berjaya dalam syurga ni, sesuatu yang bagi Kak Ina bukanlah satu perkara yang mustahil. Oh, ada nak tanya? Okey, kita jawab dulu. Mana? Salam nak tanya. Saya try stop minum kopi 3 hari tapi tapi sakit kepala berdenyut-denyut. Adakah ini healing crisis? Hari ini dari secangkir kopi dapat secangkir kopi terus lega. Okay, siapa nak jawab? Cukup Mas ni, adakah healing crisis bila berhenti sakit kepala? Betul. Minum lega. Healing crisis. Bagaimana ia berlaku? Sebab usus tu banyak angin, banyak toksik, banyak najis lagi dekat situ yang menyebabkan bila kita minum kopi, angin tu naik terus ke kepala. At the same time disebabkan bila kita punya saraf dah online, maka kita tahu kita ada rasa sakit tu akan timbul. Yep. Adakah Soleha ni daripada JTF? Bukan sebab tak pernah nampak kot nama Soleha ni. Soleha dari mana? Boleh perkenalkan diri? Sebab dalam grup kami ada nama Soleha, tapi tak pasti. Oh, baru join, alright. Baru join. Okey, sebenarnya soalan Soleha ni, bila dia stop, baru dia sakit kepala berdenyut-denyut. Masa dia minum kopi tu, okey. So, kenapa jadi macam tu? Sebenarnya masa dia minum kopi tu, memang kopi tu kira flush lah. Hari-hari kita pergi toilet. Jadi maksudnya bila dia nak bersihkan tu terus keluar. Tapi bila kita stop, pembersihan tu belum habis. Jadi angin yang tengah kita korek tu masih belum keluar habis. Bila kita stop dia akan naik ke kepala lah. Sebab tu kita jadi sakit kepala. Bila kita balik, dia akan jadi okey balik. Tapi kalau kita dah betul-betul flush, kita berhenti tak ada efek apa-apa pun. Okey je. Sebab barulah kita ada kesan lah kalau kita berhenti tiba-tiba tak minum kopi. Maksudnya dalam badan kita tengah duduk dibersihkan, tengah dibongkar. You bayangkan macam kita cuci longkang, kita tengah duduk godak keluar dari bawah kiri kanan. So mesti longkang tu keruh, berbau, tiba-tiba kita stop. Kan? Masa tadi dia tak bau sangat sebab kita simbah air so dia jalan.
So bila kita stop, dia akan stuck kat situ. Barulah keluar bau dan sebagainya. Itulah tadi dapat sakit kepala bila stop. Minum kopi jadi okey balik sebab kita flush balik. Itu mula-mula sajalah. Solehah, boleh? Boleh Solehah? Okey, terima kasih. Boleh. Okey, so jadi kita teruskan. Ada lagi tak nak tanya? Kak Ina, Yudi nak minta Kak Ina tolong share sikit pasal NLP. Oh, okey. Sebenarnya yang camp summit yang akan dijalankan pada bulan 12 ni kan. Dah kebetulan Yuli sebut, jadi elok jugalah kita war-warkan kepada grup kita ni. Siapa yang belum join atau siapa yang belum daftar. So masih ada ruang untuk daftar. Kalau kita nak berjaya dalam perniagaan showroom ni, kita kena belajar daripada kita punya pemimpin sistem tu secara direct. So kita akan lagi faham. So jadi sebenarnya nak dapat face to face kita belajar dengan kita punya pemimpin sistem ni bila company anjurkan seminar lah. Jadi company anjurkan camp summit ni lama-lama sekali. Dulu tahun 2017. Tahun 2017 tu Mr. Kuhancung yang handle 2 hari 1 malam tu 100% dia yang handle. Jadi kami belajar direct daripada dia apa perancangan dia, apa dia nak buat, kenapa dia buat macam tu. Dan sangat strategi lah dia orang punya perancangan. So kalau lah kata kita pergi sendiri dengar, kita dapat tu maybe kita kata 80%. Tapi kalau kita tunggu upline kita yang dengar balik cerita, upline tu pun dah kurang dah sikit penyampaian dia. Mungkin kita dapat lagi kurang lah. Contohnya macam kalau 80% yang upline dapat, mungkin dia sampaikan 50%. Kita dapat mungkin 25%. Jadi elok kita pergi. Sebab first speaker kita adalah Mr. Kuhancung. Jadi kat sinilah selalunya kami dengar apa dia punya perancangan-perancangan yang dia plan untuk mengembangkan kata network ataupun ahli-ahli ataupun kita kata nak mengembangkan perniagaan Shanggu lah. Maybe dia plan negara mana dia nak pergi. Jadi kat sini kita akan boleh bertanya dengan lebih direct. Dan kali ini dibantu oleh yang NLP itulah untuk kita. Itu Kak pun tak berapa sure lah apa yang dia akan sampaikan, tapi lebih kepada motivation kot. Nizam pernah join kan yang NLP ni tak? Dia lebih kepada motivation dengan belajar pasal minda kan? Cuma yang kami join pada tahun 2017 dulu memang 100% kita punya sistem leader yang buat jadi speaker. Kali ini dibantu sikit sebahagian daripada seminar itu daripada jemputan orang luar. Siapa share ni? Kan so NLP ni. Sebab tu dia kata boleh share. Siapa share tu? So kat situ kita tengok ada 2 speaker. Akilah kat situ kita ada 2 speaker kan. Akilah share ke? Mai share. Ni kan kita ada ni kita punya sistem leader ni, pemimpin sistem dengan mentor daripada NLP. So NLP ni mungkin pernah you all dengar kat mana-mana sebab speaker ni dijemput di mana-mana. Tapi daripada kita punya pemimpin sistem, itu yang kita paling nak kena dengar bila kita join seminar yang dianjurkan oleh syarikat secara besar-besaran. Dan bukan selalu syarikat buat. Itu yang sebenarnya kita kena grab. Jadi kepada yang betul-betul serius nak buat perniagaan Shanggu, nak berjaya dengan cepat, Kak Ina sendiri, Kak Ina selepas Kak Ina join tahun 2019. Baru masa tu 2017 tu Kak Ina jadi diamond dan seterusnya Kak Ina meningkat kefahaman tu dan terus dengan cepatnya jadi gold diamond. Kan? So jadi penting kita join ni untuk kita faham bagaimana gerak kerja kita, perancangan kita untuk mengembangkan networking kita. Sebenarnya memang kita kena ikut sistem baru dia berlaku dengan sangat baik. Contohnya lah macam kita kata sistem kata orang kata hadir meeting, baca buku. Tengok tadi Nelisa pun kata dia dapat ilmu dengan cara baca buku, dengar YouTube, tengok video dan sebagainya kan. So itu adalah sistem kita sebenarnya. 5721 tu 7 tugas harian tu. 7 tugas harian tu apa? Guna produk. So sama juga kita punya Huda kata, dah guna, dah rasa baru kita yakin. Itu semua kita punya sistem leader yang aturkan dia punya
sistem yang kita pakai dari dulu 5721 ni. Jadi yang untuk kita buat 7 tu 7 perkara harian. 7 aktiviti yang setiap hari kita kena buat. Guna produk supaya kita yakin. Baca buku supaya kita dapat ilmu. Datang meeting supaya kita dapat ilmu. And then dengar rakaman untuk kita jadi boleh bercerita lah, untuk kita jadi ilmu yang kita nak sampaikan kepada grup kita. Telefon upline. 5 perkara ni kita tak perlu bergantung dengan siapa-siapa. Kita buat sendiri saja. Jadi sebab tu tak mustahil untuk berjaya dalam perniagaan syahwat. Sebab 5 perkara daripada 7 tu tak melibatkan orang lain. Jadi kalau kita kira peratus dia 5/7 kali 1% lebih kurang 70%. Dah B dah. Yang 2 lagi apa? 2 lagi sharing produk dengan sharing bisnes. Bila you dah guna produk, you boleh share dengan baiknya. So sharing bisnes, bila you dah buat decision serius nak buat bisnes ni, saya tak langsung hari-hari you share apa you nampak dalam perniagaan ini. So itu yang orang kata dirancang oleh sistem leader kita lah, pemimpin sistem kita. Dulu masa mula tu dia tulis buku. Buku tu sekarang dah tak dicetak lah. Dia berharap macam leader-leader lama akan sampaikan apa dia 5721 tu. So dalam Zoom meeting kita pun banyak kali juga kita ulang-ulang 5721. Jadi bagi yang tak daftar lagi, daftarlah, ambillah peluang. Zaman Kak Ina pergi 2017 dulu, dalam Mr. Koh Chong ni sampaikan dalam bahasa Cina, ditranslate dalam bahasa Inggeris. Sebab dia tak pandai cakap Inggeris pun, kita punya pemimpin sistem ni. Kali ni ditranslate dalam bahasa Melayu. Jadi lebih mudah lah untuk kita faham bagi yang tak faham bahasa Inggeris. Okey, ni ada soalan kita tengok. Tak ada. Ada siapa nak tanya tentang seminar ni? Yang belum daftar, ambil peluang ni. Labuhkan RM480 tu, orang kata kita keluar modal sikit untuk kita dapat yang lebih banyak. Dan Kak Ina rasa pelaburan 480 tu pulangannya sangat berbalik. Pergi untuk menimba ilmu teknik menjalankan perniagaan. Kat sini dia tak ajar produk, dia ajar teknik menjalankan perniagaan. Dan yang NLP tu dia bagi motivation lah Kak Ina rasa. Jadi combine dua tu, so boleh menghasilkan satu, kata maybe satu gabungan yang sangat hebat. Kalau ikut dia orang berharap untuk tim Melayu ni 150 peserta lah suami isteri. Tapi setakat hari ni kita belum capai 100 orang lagi. Kalau hari ni Jeff cakap baru dalam 90 lebih lah. So kalau dapat capai 150, maksudnya lain kali syarikat senang-senang je nak buat untuk tim Melayu. Kita propose apa pun dia orang akan setujulah. Tapi kalau kita tak support, contohnya 50 orang saja peserta kita, jadi mungkin lain kali kita nak minta company buat, dia orang pun fikir panjang. Sebab kalau tengok tim Cina, berlebih-lebih orang yang join. Tim kita boleh cukup tak 150 orang. Jadi tim Melayu ini adalah tim ni, mana ada tim lain bermula daripada Kak Liza, Kak Ina, Dr. Soha, Yuli yang dama-dama lah, Lani. Ini tim Melayu. Tambah satu lagi daripada grup Cina, apa ni, siapa apa? Bukan, Melayu. Oh, Faris Mahida. Faris Mahida. Itu saja. Jadi kita ni antara orang-orang yang, orang kata, orang-orang yang dululah dibandingkan dengan banyak lagi orang lain yang belum tahu Syonghu. Jadi ini peluang baik untuk kita. So join benda ni, join camp summit ni untuk kita orang kata memahirkan diri kita teknik menjalankan perniagaan Syonghu dengan cara yang betul. So bagi yang ada kelapangan waktu tu ataupun tak ada kelapangan, berkorbanlah seketika. 2 hari 1 malam je untuk kita timba ilmu supaya kita boleh menjalankan perniagaan ini dengan lebih baik. Ada siapa nak tanya tentang ini kalau tak clear? Memang kita akan tidur di sana sebab dia punya seminar tu kita dah macam kita WM seminar, so masuk masa pukul 12.30 pukul 1 tu dan kita keluar esoknya masa lunch. Malam pun ada program.
Jadi kita tak boleh tidur kat rumah lah. Kita kena tidur dekat Tempat hotel disebut. yang disebutkan. Royal Chulan. Royal Chulan. Grup Yuli, Irna dengan Miza dah daftar juga, Kak Ina. Nia belum? Di Sunia. Siapa lagi? Ya, Kan? target tutup dia 20 hari bulan tu dah tutup ke betul ke macam mana Kak Ina? Hari ni Jeff cakap belum cukup. Dia tanyalah kita orang ada lagi tak. So kalau ada, Kak Ina akan WhatsApp Jeff sekejap lagi. Berapa sampai bila date dia boleh. So bolehlah Kak Ina tanyakan dia lanjutkan sampai bila. Tapi kalau ada boleh PM Kak Ina untuk bagi tahu. Walaupun you belum, tapi you boleh daftar terus sebenarnya. Daftar je online tu. Lepas tu bayar macam kita beli barang. Lepas tu you bagi tahu Kak Ina lah yang kalau sebab takut siapa yang daftar selepas 20 hari bulan tu. Maksudnya hari sekarang ni boleh lagi. Kalau esok nanti Kak Ina cuba tanya Jeff lah. Tapi rasanya okey je sebab dia tadi dia pun ada tanya. Ada lagi ke penyertaan daripada tim kita? Kak Na, dekat web tu dia orang tak cancel lagi. So masih boleh daftar lagi lah tu. Masih boleh daftar lagi lah. Kalau dah tak ada gambar tu maksudnya dah tak boleh lah. Okay, bila program tu? Berapa hari bulan 12? Tadi kakak share tadi berapa kakak? 4 4 bulan 12. Ni ada 4 rasanya. 3, 4. 3 Ahad dengan dan 4 Isnin. Disember 2023. Okay, bagi yang nak check aktiviti. Jom ramai-ramai kita join. Mana tahu lepas ni, ni kan saya ada 3 dengan 4. 1 dengan 2 tim Chinese, 3 dengan 4 kita punya tim. Kak Ina, boleh tak nak minta Nia Lisa buat sharing sikit? Boleh Kak Ina? Boleh, ada masa lagi? Kalau Nia ada lagi tak Nia? Ada. Okey. Ada masa 5 minit kejap. Nia, baru-baru ni Nia ada handle satu kes eczema yang sangat-sangat teruk kan? Ya. Boleh tak buat sharing sikit macam mana Nia kata bila kita gunakan Dislinzy dan Dislinzy, so dia lebih baik lagi compare dengan kita tak gunakan that Linzy. Macam yang Nia cerita dengan Kak Yuli tu. Okey, sebenarnya kita ada 2 kes kronik lah. 2 kes kronik eczema. Lagi satu tu eczema yang tak berair. Yang merah-merah tapi teruk juga. Lagi satu tu eczema yang berair yang keluar banyak sangat air bisa tu. So dua kategori ni kalau nak dibandingkan, kategori yang tak berair tu dia senang sikit lah. Sebab itu dia tak keluarkan air bisa banyak sangat. So yang keluar air bisa tu dia macam kita tunjuk, pernah tunjuk dekat Kak Yuli, memang macam orang penyakit. Yes. Sakit tu kan. So apa yang saya cadangkan masa tu adalah dia ikut YK2 dia ambil, dan dia ambil YK2 dia ambil lactobacillus kotak sehari. Itu je mula-mula saya suruh untuk seminggu pertama. Lepas seminggu kedua saya suruh tambah YKB pollen dengan jahe protein. Lepas 2 minggu tu I think sebab YKB tu kot, dia punya luka tu sebenarnya dia dah start macam mengering. Lepas tu tangan dia tu pula pergi gatal, pergi kopek pula. Macam tu lah. Kan kalau and then lagi satu Green-Z. Green-Z pun saya suruh walaupun dia tak suka sangat sebab Green-Z kan dia macam kelat macam tu kan, macam kesat macam tu kan. Dia macam tak best, macam kasar macam tu, tapi saya cakap letak je Dia sebab guna air tau ni kalau kita nak rasa dia smooth, kita pakai air. saya ada suruh campur air juga macam tu. So dia ikut je lah sampailah benda tu sebenarnya dia dah boleh jadi kering dah. Dia kering, and then bila kering tu dia seronok kopek. Saya cakap jangan kopek. Macam tu lah sebab saya rasa yang bila kes macam tu, ini ikut pandangan saya lah. YKB tu saya rasa paling banyak membantu kes untuk eczema dia. Sebab saya ada suruh dia buat ambil test darah tapi dia tak nak buat. So kita pun teka-teka je lah, bagi je lah apa cuba YKB ke kan, cuba tambah YKB. Dia eczema kan ya? Dia eczema kan? Dia rasanya Kak Ina pernah tengok kot, Kak Yuli pernah tunjuk kan? Ya, Kak Ina, yang Yuli hantar gambar dekat Kak Ina tu. Yang sangat teruk tu.
Sebab dia cadangkan dia satu kotak letterberry. Itu yang betul. Sebab Saya eczema ni cadangkan. selagi mana perut tak settle, makanlah yang lain pun. Dia lambat sangat baik. Jadi seperti kalau apa saja penyakit yang berkaitan dengan kulit ni, kena letterberry tu at least satu kotak. So saya memang Campur sedia dengan habis enzim. kotak lah. Lepas tu of course orang eczema ni dia akan follow ada grup-grup eczema dia kan. Lepas tu dia selalu trigger, boleh ke makan ni, boleh ke makan tu, boleh ke makan pisang, boleh ke makan telur. Kalau macam kalau di bawah jaga saya cakap kau makanlah apa kau nak. Macam tu lah. Saya cakap makan je, tak ada masalah. Sebab macam kita belajar tadi, masalah histamin tu bukan masalah sebab pisang tu, itu sebab bakteria tu dah beranak, dah menapai dalam tu. Itu yang sebab histamin tu keluar. It's not because of caffeine tu, protein dia akan ada trigger protein. Boleh ke makan minum? Kalau orang eczema tak boleh protein. Saya cakap kat dia, awak keluar dari grup tu sekarang. Dia ikutlah. Saya selalu cakap sebelum mental tu rosak, saya cakap keluar dari grup eczema tu sekarang juga. Sebab kita tak nak ada dengan boleh ke ni, boleh ke tu, boleh gitu. So dia pun ikut je lah. So ada hari tu dia YKB dia habis, dia tak beli. Dia tak ambil. So ambil yang YK2, YK1, pollen dengan protein, dia start basah balik. Tu saya fikir balik, saya rasa YKB yang akan buatkan eczema dia tu cepat kering. Mungkin dia ada masalah dekat platelet dia ke, sebab kita sebenarnya tak tahu, sebab Darah dia. dia tak nak buat blood test tau. Dia tak nak, dia kata tak selesa lah nak keluar macam tu. So saya cakap kat dia, kalau macam tu, kalau yang buat disebabkan YKB Lingzi tu buat dia seronok kopek tu, saya cakap on balik YKB itulah. So yang kes kedua tu dia lagi banyak alahan. Lepas tu dia banyak alahan. Lepas tu disebabkan lactoberry tu macam dia macam ubat harian dia lah. Kalau tak makan tak boleh bagi dia lah. So saya dengan dia pun dia pantang tu, saya cakap kalau dengan saya memang tak akan ajar orang pantang-pantang makan. Saya cakap makan je. Tak, nanti kita repair saja usus tu. Repair usus tu. Lepas tu dia ikut je lah cakap saya. Lepas tu sekarang ni dia dah tak ada alahan apa. Dia makan je apa dia nak. So maksudnya kalau some people dia makan, dia naik-naik ruam tu semua kan. Saya cakap tak apa, ikut je apa saya suruh. Lactoberry lah, dia paling utama ke lactoberry. So macam mula-mula dia detox juga yang untuk YK2 dengan lactoberry. Lepas tu dia dah tak beli dah YK2 tu, dia fokus kepada, dia cubalah, dia suka berani cuba produk-produk lain juga. So dia pun saya tak payah nak guide sangat, dia dah pandai dah. So dia Berapa punya lama ni untuk dia sebulan. dilepaskan untuk guide sendiri, untuk makan sendiri? Seminggu. Seminggu je saya guide je. Saya tengok minggu kedua, kau dah pandai beli. Kau macam without my guidance tau. So macam okey lah. Lepas tu dia pun rajin update kita. Lepas tu saya macam okey lah, kalau dia dah pandai guna, saya Dia macam update okey kita, lah, saya okey. tak ada Tapi masalah kalau dia lah. orang beli sendiri kan ya, tapi tak update kita kena tanya. Betul. Tidak So nanti kita dia diam macam sendiri. betul, tapi dia rajin update lah. Dah elok sikit, ada improvement. Macam tu lah. So dia rajin update kita. So kita macam okey. So yang ni tak payah nak guide sangat lah. So saya Rezeki boleh lah, lah rezeki ni. orang lain. Tak So banyak rejection tu kira ikut je. ikut je. So itulah. Tapi masih belum sembuh lagi. Cuma ada improvement je. Sebab yang kes eczema ni baru sebulan. Baru dua orang ni baru sebulan, yang kronik baru nak start lah. Baru sebulan lah tempoh dia. Tapi ada banyak sangat lah perubahan. Sebab dia makan dosis yang cukup tu. YK2, Mm-mm. YKB, YK1, Lacto. Memang cepatlah baiknya. Mm-mm. Terima kasih. Ada lagi tak yang nak buat testimoni? Okey, tak ada. Masa ada seminit lagi. So Kak Ina nak cakap, sebenarnya nak berjaya dalam perniagaan Syonghua ni bukanlah satu benda yang mustahil. So semuanya dah disediakan oleh company dari segi marketing plan, dari segi produk. So kita just buat saja. Pada Kak Ina kita buat tanpa henti, buat hari-hari. Hari-hari buat. So akhirnya kita pasti akan sampai ke destinasi. Dan pastilah dalam masa kita duk buat tu kita akan ada cabarannya, akan ada rejectionnya. Bisnes apa pun, kerja apa pun kita buat, itu adalah proses kehidupan. Kita lalui.
Lama-lama you akan pandai dan boleh handle sendiri. Dan akhirnya you rasa sangat selesa. Rasa macam orang tak nak pun tak apa, bukan kita yang rugi. Sebaliknya kita rasa sedih sebab dia yang rugi, dia tak dapat bisnes ni dan dia tak dapat kesembuhan. Jadi you rahsianya untuk berjaya dalam ni istiqomah, terus buat secara konsisten. Akhirnya kita pasti akan sampai ke destinasi impian kita. Pada Kak Ina tak mustahil untuk berjaya dalam ni. Cepat atau lambat itu bergantung kepada usaha kita. So, semua dah sedia. Jadi buat dengan betul. So kepada yang tak tahu cara, belajar macam mana nak buat. Ambil tahu semua. Kalau lah tengok topik yang Kak Ina bagi tu, itu je topik yang ada. So mahirkan semua topik tu, insya-Allah. You all boleh buat dengan baik dan akan berjaya dengan cepat. Cuma kena diri sendiri. Kena diri sendiri yang nak. Bukan sebab orang suruh. Macam Nia, macam Nurul, dia orang nak sendiri cari macam nak belajar, betul baru dapat. Tapi kalau lah kata kita disuruh, dia ajak, lambat sikit. Jadi kita kena mula dengan nak ke buat ni, nak ke? Kalau nak, betul-betul kena fokus. Jangan buat tu sebab orang lain. Faham tak? Kalau you buat tu sebab orang lain, lambat lagi lah pada Kak Ina. You akan jumpa banyak rejection, banyak halangan sebab you rasa terpaksa. Jadi untuk berjaya, ubahlah niat kan. Niat apa? Aku buat ni sebab betul-betul nak buat dalam bisnes syahwat ni untuk berjaya. Cari sebab, the big why tu. Apa istimewanya kat sini? Kenapa kita kena buat benda ni? So bila you dah dapat the big why tu, you akan jadi macam Kak Ina, jadi macam Nizam, macam Yuli, macam apa tu, Lin, Senior WM Noraini, Alun Safidah, kita yang dah lama, yang dah nampak big why tu. Jadi kita terus jalan, kita tak undur dah. So jadi Kak Ina ucapkan good luck. Dan ini pada Kak Ina, ini adalah satu peluang yang terbuka dekat semua orang. Siapa nak, bukan siapa dulu. Siapa nak, pasti dia dapat. Walaupun dia baru masuk. Orang yang tak nak, walaupun dah lama masuk, belum tentu lagi dia dapat. So jadi itu saja. So serah balik kepada MC untuk menutup majlis kita dah pukul 11. Nak ambil gambar ada ke? Nak buka kamera? Kalau ada kita ambil sekali. Kak Ina ambil tadi nama je, tak ada. Okay, pakai buka kamera. Berapa orang nak buka? Sebelum kita tutup. Jom buka, jom. Bukalah ni nama-nama baru ni bolehlah kenal. Kak Ayam buka, Kak Ayam. Okey, ada lagi nak buka? Lagi. Tak boleh on camera. Okey, so Kak Ina pun ambil. You all pun yang mana boleh ambil tu ambil lah supaya nanti taklah macam. Okey 1, 2, 3. Okey, sekarang page 2. Sekejap page 2. Orang lain pun ambil juga tau. Okay. Page 2. Page 2. Okay. Kak Z tak nak buka ke? Okey, 1, 2, 3. Okey, dapat dah page 2. Okey, that's all. Nanti Kak Ina post kat grup yang ada kamera. Okey, Kak Ana. Ha. Nak bagi tahu juga yang plan kita tahun depan. Okey, silakan. Okey, perbincangan dengan Kak Ina tahun depan insya-Allah di bawah rumpun Kak Ina kita akan buat lawatan ke Taiwan. So saya tengah dapatkan quotation. So roughly kita bajet lah. Okey, kita simpan lah dalam bajet dalam 5K, mungkin tak sampai tapi kita simpan lah. Kalau tak sampai tu kira yang balance tu untuk belanja lah kan. So kita pergi mungkin dalam bulan 9, 14 sampai 18 September. Kalau sebelum ni kita pergi dalam 3,000 lebih. Jadi sekarang ni kami tak berani letak harga tu. Jadi kita tak berani dan dah minta beberapa quotation. InsyaAllah by minggu depan akan dapat lah quotation harga tu.
So kita bajet sebuah bas dalam 30 orang. So siapa nak bagi nama lah pada Kak Ina ke ataupun pada leader masing-masing. Dia masing-masing. Boleh bagi nama pada leader masing-masing, dan kalau ada yang nak apa? Nak bagi deposit ke apa ke, bolehlah pada leader masing-masing. Dan insya-Allah kita pergi bulan 9. Kepada yang dah bagi deposit untuk kita pergi kita punya plan yang sebelum PKP tu, so boleh bagi tahu semula dekat Kak Ina, adalah dalam 5-6 orang. So ada yang Kak Ina ingat nama, yang tak ingat tu tolong bagi tahulah. So kita ambil 300 kali tu ke 500? 300 kot. 300. Kita tak jadi pergi sebab PKP. PKP. Kita sambung balik tahun depan lah, insyaAllah. Okay, that's all So leader boleh war-war kepada anak-anak masing-masing lah. Program kita nak pergi tu sangat best. So rugi kalau tak ambil peluang untuk pergi. Kita boleh bercakap terus dengan kita. Boleh bercakap terus dengan seiring. Dr. Cheng, kalau ada rezeki. Biasanya kalau Go Diamond pergi akan adanya Dr. Cheng. Dia akan turun. Dia akan turun. So itu saja. Okey. Mana MC? Dah. MC. Sama. Okay, dah habis Dah. Okay, itu dia kata-kata semangat dan nasihat daripada Presiden JTF. Terima kasih kepada JD Kak Ina atas ilmu-ilmu, tips-tips yang dicurahkan malam ni lah. Terima kasih juga kepada Puan Huda kita yang memang suka beranak. Anak kandung pun ramai, anak bisnes pun ramai ya. Terima kasih Puan Nialisa kita, Profesor kita. Okey, masih ada masa lagi saya nak sampaikan satu rangkap pantun lah. Okey, pohon anggrek, pohon akasia. Cantik menawan si pohon melur. Bulat air kerana manusia, bulat kita kerana syuangkur. Okey, saya labuhkan tirai pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih semua, selamat malam dan semoga berjumpa lagi. Sebelum jumpa, esok ada seminar di HQ. Akan disampaikan oleh Didi Nurliza pukul 2.30 sampai pukul 4.30. Jadi jemput datang ke seminar yang dianjurkan oleh syarikat di HQ ya. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada speaker yang hebat-hebat malam ni. Terima kasih. Tahniah kepada apak dengan maknya. Pada neneknya juga. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.